Baik, tuan-tuan, kita mula dulu insya-Allah. Bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Terima kasih tuan-tuan sebab berada depan komputer masing-masing pagi ini. Pertama sekali saya minta maaf sebab saya berpakaian yang santai sahaja pagi ini untuk tadabbur kontak yang ke-146. Tuan-tuan, untuk tadabbur kontak hari ini 146, kita akan bercakap tema baru. Tema baru yang kita sentuh pada pagi ini adalah masa depan. Sesi lalu kita bercakap panjang lebar 11 siri. 11 siri yang lalu, kebanyakannya pada bulan yang lalu, kita bercakap panjang lebar tentang tema takdir dan tawakal. Menyebut tentang takdir. Takdir ni adalah apa yang berlaku dahulu, sekarang dan masa depan. Namun selalunya persoalan takdir adalah tentang masa depan. Sebab yang lalu, yang sekarang, itu tak apalah. Kebanyakan isu takdir ni adalah isu masa depan. Tawakal. Tawakal adalah tentang masa depan. Tawakal bukan tentang masa lalu nak tawakal apa dah berlalu. Tawakal bukan tentang masa sekarang yang sedang kita lalui. Kita tidak bertawakal tentang masa sekarang. Apa yang berlaku sekarang, kita bersabar. Tawakal adalah tentang masa depan. Jelas? Takdir selalunya bercakap tentang masa depan. Tawakal adalah satu tindakan yang kita buat sekarang untuk masa depan. Kita bertawakal tentang masa depan. Hari ini dan kemudian selepas ini, kita akan bercakap tema masa depan. Untuk mulakan tema masa depan hari ini, tadabbur kontak yang ke-146, kita nak mula dengan surah Al-A'raf. Hari ini kita semak firman Allah daripada surah Al-A'raf, surah yang ke-9 dalam Al-Quran. Kita semak di hampir hujung ayat 187. Al-A'raf, surah ke-9, kita semak ayat 187, 188 dan 188. Dua ayat hari ini, insya-Allah. Baik tuan-tuan, kita mulakan dengan Al-Baqarah, dengan Al-A'raf 187. Tengok dekat skrin. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka tanya kepada kamu tentang saat itu. Ayat ini mereka tanya kepada kamu, kamu merujuk kepada Nabi Muhammad, 'anis sa'ah, tentang saat itu. Ayyana mursaha, bila saat tu nak berlaku. Tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan familiar bahawa saat itu, as-sa'ah, merujuk kepada hari kiamat. Okey, saya tak mau bahas tentang isu kiamat tu. Sesi pagi ni bukan kita nak bercakap tentang isu kiamat tu. Isu pagi ni adalah tentang masa depan. Kiamat antara isu masa depan. Kiamat yang kita bincang dalam ayat pagi ini cumalah satu study case yang bercakap tentang masa depan. Jelas? So hari ni saya bukan nak cakap pasal isu kiamat, tapi nak bercakap tentang isu masa depan. Kiamat antara contoh isu yang berlaku masa depan. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka tanya kamu Muhammad tentang masa depan, tentang saat itu, kiamat, tentang masa depan. Ayyana mursaha, bila kiamat nak berlaku. Masa depan yang sesi yang lalu yang Ustaz sebut, kata berdamai dengan takdir masa depan lebih baik, berdamai dengan takdir Allah bagi jalan keluar di masa hadapan. Bila nak berlaku tu? Bila masa depan lebih baik tu nak berlaku kepada saya? Sebahagian orang akan tanya, bilakah Allah nak bagi jalan keluar masa depan? Bila nak berlaku? Ayyana mursaha. Tuan-tuan, ayyana sedikit selingan. Cara mereka bertanya ayyana mursaha, perkataan ayyana tu menunjukkan bahawa mereka skeptikal. Mereka bertanya secara olok-olok sebenarnya. Mereka tak tanya serius. Jadi, tentang isu masa depan, tuan-tuan, saya nak kaitkan dengan apa yang kita study sebelum ni. Kita study sebelum ni bahawa tentang tawakal, tentang takdir, kita berdamai dengan takdir, masa depan pasti lebih baik. Itu saya sebut dulu. Esok pasti lebih baik. Saya sebut dahulu sesi yang lalu, kita berdamai dengan masa depan, musibah yang keluar sekarang, yang ada sekarang, Allah bagi jalan keluar. Sesi yang lalu kita bercakap bahawa kalau kita sabar terhadap musibah, Allah akan selawat ke atas kita. Allah akan bagi rezeki yang mulia kepada kita. Semua yang saya sebut sebentar tadi adalah akan berlaku masa depan. Soalannya, ayyana mursaha. Sebahagian orang yang skeptikal akan tanya, bila nak berlaku?
Bila masa depan nak jadi lebih baik? Bila Allah nak bagi jalan keluar? Oh, mikrofon saya tu. Bila semua ni nak berlaku? Maka tuan-tuan, seperti mana Quraisy pada zaman itu bertanya Nabi Muhammad, bila nak berlaku, bila nak berlaku, itu yang akan kita bahas hari ini. Tengok macam mana Nabi Muhammad menjawab soalan terkait masa depan. Contoh dalam ayat ni terkait kiamat. Qul, jawab Muhammad. Bila mereka tanya tentang masa depan, Qul, jawab begini. Innama ilmuha inda rabbi. Bila perkara-perkara yang dijanjikan tentang masa depan nak berlaku tu, maklumat dia, ilmu pengetahuan tentangnya ada pada Tuhan aku. Ada pada sisi Tuhan aku. Maksudnya bukan pada sisi aku. Bila nak jadi aku tak tahu. Yang tahu hanya Allah. Specifically, bila perkara baik tentang masa depan nak berlaku hanya ada dalam pengetahuan Allah. La yujalliha liwaqtiha illa huwa. Tak ada siapa yang boleh perangkan bila berlaku benda-benda itu, melainkan hanya dia sahaja. Maklumat, ilmu pengetahuan tentang masa depan hanya ada pada Allah. Hanya Allah yang boleh terang bila berlaku whatsoever. Dan kami yang lain tak tahu, kita tak tahu. Jadi tuan-tuan, apabila sesi yang lalu kita bercakap tentang masa depan pasti lebih baik, kalau ada orang tanya Ustaz, bila Ustaz saya tunggu lama dah? Jawapannya, saya tak boleh bagi jawapan sebab maklumat bila Allah nak bagi jalan keluar, bila masa depan nak jadi lebih baik, bilakah rezeki yang mulia itu akan Allah turunkan, bila Allah akan selawat kepada kita, kalau kita sabar terhadap musibah, maklumat itu hanya ada pada sisi Tuhan saya, hanya ada pada sisi Tuhan kita. Hanya dia boleh terangkan for sure bilakah perkara-perkara itu akan berlaku. Jelas tuan-tuan? Berikutnya, Allah nak tackle ayat 187 berikutnya. Allah nak tackle isu orang-orang ini bertanya baginda dengan skeptikal kerana mereka skeptikal lah tentang masa depan. Mereka skeptikal terhadap janji-janji Allah. Seperti mana yang kita bahas sebelum ni, janji masa depan lebih baik. Mereka skeptikal, ya ke masa depan lebih baik? Mereka skeptikal bahawa ya ke Allah akan bagi jalan keluar? Mereka skeptikal bahawa ya ke Allah akan selawat ke atas kita? Mereka skeptikal. Maka sekarang Allah nak tackle isu skeptikal mereka tu. Allah menyebut, yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka tanya kepada kamu Muhammad seolah-olah kamu sangat tahu mengenainya. Ka'annaka hafiyun anha. Hafi maksudnya tahu sungguh-sungguh. Mereka tanya engkau seolah-olah engkau ni memang bergelumang dengan pengetahuan tu. Memang tahu sungguh-sungguh. Qul, bagitahu kat mereka, innama ilmuha indallah. Maklumat tentang perkara itu semuanya di sisi Allah. Sekali lagi ditegaskan berikutnya, walakinna aksarun nas la ya'lamun. Namun kebanyakan manusia tak tahu. Soalan saya, ayat itu berakhir dengan kebanyakan manusia tak tahu. Soalan saya, kebanyakan manusia tak tahu apa? Baca balik tuan. Mereka tanya kepada kamu seolah-olah kamu sangat tahu tentang masa depan. Jawab kepada mereka, maklumat masa depan hanya ada pada sisi Allah. Namun kebanyakan manusia tak tahu. Soalan saya, kebanyakan manusia tak tahu apa? Kebanyakan manusia tak tahu apa, tuan-tuan? Tuan-tuan, kebanyakan manusia tak tahu bahawa hanya Allah sahaja yang tahu tentang masa depan. Bahkan tuan-tuan tak pelik, tuan-tuan tak perlu pelik kalau tuan-tuan jumpa satu orang yang mereka menafikan bahawa Tuhan tahu masa depan. Kita Muslim mungkin kita tak berkata demikianlah. Namun sebahagian ahli fikir, sebahagian thinkers daripada kelompok antitesis, kelompok anti Tuhan, ataupun kelompok bukan Muslim, mereka beranggap bahawa masa depan still misteri. Masa depan belum decided, belum ditentukan. Masa depan belum diketahui oleh sesiapa sahaja termasuk Tuhan. Maka tuan-tuan, kita tak kata begitu. Ayat ini sebut, kebanyakan manusia tak tahu keadaan sebenar bagaimana Allah tahu tentang masa depan. Dan tiada orang lain selain Allah, tiada zat lain selain pada Allah yang tahu masa depan for sure. None. Never. Justru tuan-tuan, kita orang beriman tahu bahawa Allah tahu tentang masa depan. Kerana Allah tahu tentang masa depan lah, kita beriman dengan takdir.
Kerana Allah, kita beriman bahawa Allah tahu masa depan lah, kita beriman kepada qada dan qadar. Sebahagian orang, bahkan ramai orang, tak tahu tentang ketahuan Allah tentang masa depan. Dan mereka menganggap bahawa kita yang bercakap menggunakan kalam-kalam Allah, kita yang menyampaikan berita-berita daripada Allah, mereka anggap macam kita pun ada share terhadap pengetahuan itu. Tidak, tuan-tuan. Pengetahuan exactly bila nak berlaku, bila kebaikan itu nak berlaku, bagaimana nak berlaku, hanya Allah yang tahu. Kita hanya sampaikan sahaja berita-berita gembira tentang masa depan, atau berita buruk tentang masa depan. Cumanya dalam konteks perbincangan kita tentang takdir dan tawakal pada sesi lalu, saya banyak bercakap tentang kita kena musibah sekarang dan baiknya adalah di masa depan. Berikutnya, ayat terakhir hari ini, ayat 188 Al-A'raf. Allah menyebutkan, Qul, bagi tahu kepada mereka Muhammad, La amliku li nafsi naf'an wala dharra. Bagi tahu mereka, katakanlah, La amliku li nafsi naf'an wala dharra. Aku ni tak ada kuasa mengenai manfaat ataupun mudarat yang menimpa aku. So, korang tanya tentang masa depan, masa depan, masa depan. Cik Abang, aku ni, masa depan aku pun aku tak tahu. Masa depan aku berkenaan dengan manfaat yang aku akan kena ataupun bahaya yang menimpa aku. La amliku, aku tak kuasai, aku tak tahu. Illa Masya Allah, melainkan satu dua perkara yang Allah maklumkan lebih awal. Walau kuntu a'lamul ghaib. Kalaulah, sekiranya lah, aku, Muhammad, sekiranya lah ada manusia, aku contohnya, Muhammad, tahu tentang perkara-perkara ghaib. Perkara ghaib yang mana? Perkara ghaib tentang masa depan. Lihat bagaimana dalam ayat ini, Allah menyuruh Nabi Muhammad menyebut masa depan sebagai ghaib, perkara ghaib. Sebab tu tuan-tuan, mana boleh ada orang boleh bercakap tentang perkara ghaib, tentang masa depan, melainkan dengan petunjuk wahyu. Ya, kita orang Islam ada bercakap tentang masa depan. Namun, kita bataskan percakapan kita tentang masa depan berlingkungkan oleh wahyu. Kita tak memandai-mandai dan mereka-reka berita tentang masa depan, melainkan yang dipandu oleh wahyu sahaja. Ayat ni bagi tahu, aku Muhammad, aku tak ada kuasa, aku tak menguasai benda baik atau buruk yang kena kat aku. Aku tak kuasai. Dalam arti kata, aku tak tahu masa depan. Kalaulah aku tahu masa depan, kalaulah ada orang boleh tahu masa depan. Berikutnya, apa yang disebut dalam ayat ni, 188, ayat berikutnya, lain bawah sekali tuan-tuan. Lastakthartu minal khair wa ma mathannya su. Kalaulah aku tahu tentang masa depan for sure, tentu aku akan kumpulkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Tentu aku tak akan ditimpa apa-apa bentuk kesusahan. So tuan-tuan, Nabi Muhammad diarahkan oleh Allah untuk sebut, aku pun tak tahu masa depan. Kalau aku tahu masa depan, for sure aku akan guna maklumat aku tentang masa depan untuk segala kebaikan aku kumpul, segala keburukan aku akan dihindari. Dalam arti kata begini tuan-tuan, kalau tuan-tuan tahulah COVID-19 nak berlaku, kalau tuan-tuan tahu lebih awal sebab tuan-tuan ada maklumat tentang masa depan, saya rasa tuan-tuan akan beli mask banyak-banyak siap-siap. Tuan-tuan akan beli gardenia dan simpan siap-siap sebab tuan-tuan nak kumpul segala kebaikan. Tuan-tuan akan beli siap-siap dah saham Pharma Niaga ke apa, segala syarikat vaksin itu tuan beli siap-siap dah saham-saham dia sebab tuan-tuan saham dia akan naik. Tapi tuan-tuan tak beli sebab tuan-tuan tak ada maklumat tentang masa depan. Kalaulah aku tahu masa depan, aku dah kumpul segala kebaikan banyak-banyak dan aku tak akan ditimpa apa-apa kesusahan. Aku tak akan mula meniaga kalau aku tak COVID nak kena. So, aku tak bisnes, aku tak boleh berjalan waktu COVID. Aku tak akan pergi ke satu tempat kalau aku tak tempat tu nak banjir. Tapi masalah aku tak tahu sebab tu aku pergi. Poin dekat sini adalah kerana kita tak tahu masa depan lah, ada baik kena dekat kita, ada buruk kena dekat kita. Kerana kita tak tahu masa depan lah, kita beriman kepada qada dan qadar Allah kerana Allah maha tahu, sangat tahu tentang masa depan. Pengetahuan tentang masa depan hanya ada pada Allah for sure. Wallahu alam. Tuan-tuan dapat sesuatu hari ini? Kalau tuan-tuan dapat sesuatu hari ini, komen di bawah, share video ini. Alhamdulillah, saya dapat sesuatu hari ini. Terima kasih tuan-tuan. Sedikit pengumuman. Tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan sedar bahawa video ini
Yang tuan-tuan sedang tonton adalah video rakaman. Exactly tuan-tuan, sekarang ni pukul 3 minit pagi hari Selasa. Saya rekod video ni sebenarnya awal pagi ni. Saya pun sedikit sesumur sebab tidur lambat kan. Saya rekod lebih awal sebabnya tuan-tuan adalah kerana pada waktu tuan-tuan sedang tonton video ini, saya berada di Kulim kerana anak saudara saya akad nikah pagi ni. So dia akad nikah pagi ni, saya kena hadir lah. Justru itu saya rekod video ni lebih awal. Semoga-moga tak ada berkontok, kita berjalan seperti biasa, InsyaAllah. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang baik. Alhamdulillah, semoga pagi anda lebih baik. Siri tanda berkontot sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Algebra ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik. Allahu Akbar.